Assalamualaikum. Dengar tak semua? Dengar Kira, dengar. Alright. So boleh mula Saya mula kita mula 8.30, kita boleh habis awal, kita pun banyak kerja kan. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam Malaysia Madani. So saya hari ini diamanahkan untuk memberi sedikit tazkirah. Saya ni bukanlah pandai sangat tapi apa yang nak disampaikan ni ialah just my two cent of point of view lah. So tajuk yang saya nak sampaikan hari ini ialah positif. Semua orang tahu perkataan tu, tahu maksud tu, tapi aplikasi positif tu sendiri. So saya akan share sikit apa yang positif tu membawa maksud dalam kehidupan ni. So hari ini saya akan sentuh sikit apa positif tu berkait tentang sikap, pemikiran, persekitaran dan hubungan. So kita mula yang first lah. First tu ialah sikap. Sikap tu apa itu sikap yang positif? Bersikap positif ni ramai orang kata kalau kita bersikap positif ni maksudnya kita terima semua keadaan tu dalam bentuk yang positif. Kita terima je. Maksudnya kalau negatif tu kita tak nak. Kita tolak tepi apa semua. Tapi bukanlah sebenarnya macam tu. Bersikap positif ni maksudnya kita orang kata terima keadaan negatif tu, kita tangani dia, isu-isu negatif, maksudnya contoh dugaan ujian yang kita terima tu kita tak abaikan, kita bukan letak tepi, kita macam ignore tak, kita ambil, kita embrace benda tu, okay ini ujian untuk aku kena hadapi dia. Kalau rasa kita nak orang kata bersedih ke, nak rasa perasaan emosi down apa semua tu kita dibenarkan. Tapi at the end kita bangkit balik. Itu ialah bersikap positif. Bukan kita neglect je. Kalau ada satu-satu benda negatif datang kita terus tolak tepi. Itu bukan bersikap positif. Satu lagi ialah tak nampak. Tak gerak Gerak. Tak dengar. Ha? Oh sorry sambung sikit lagi Ni tak banyak pun. Saya kita santai-santai je. So satu lagi sikap positif yang kita nak embrace ialah kita sentiasa bersangka baik dengan perancangan Allah. Kadang-kadang kita rasa ujian tu datang bertimpa-timpa apa semua tapi kita satu kita tinggal ialah bersangka baik dengan perancangan Allah. Allah bagi kita ujian tu kita rasa kenapa Allah bagi aku ujian ni apa semua, tapi bila kita bersangka baik kita rasa ada sebab Allah bagi ujian tu kat kita. Itu antara sikap-sikap positif lah. Yakin yang setiap masalah tu berlaku ada penyelesaian dia. Ada quote yang saya baca, bersikap positif ni macam ibarat semburan pewangi. Apabila kita pakai dia, orang sekeliling pun dapat bau harum dia. So positif ni bila kita sendiri positif, orang sekeliling boleh dapat rasa aura kita tu, aura positif kita tu. Tapi jangan terlebih pula. Kalau macam pewangi, kalau kita pakai terlampau banyak, bau dia sakit hidung kan. So orang pun tak selesa kan, macam tu juga. Dia ada satu term nanti yang kemudian nanti saya akan cerita bila bersikap tu positif. Kita tak boleh tu positif sangat, kenapa sekejap lagi saya cerita Next ialah pemikiran. Pemikiran positif ni satu benda yang baik. Definisi dia ialah kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. So kadang-kadang minda kita ni bila kita hadapi satu-satu situasi tu, kalau kita relate balik kepada ke atas tu, maksudnya sikap, kalau kita bersikap positif, automatik pemikiran kita pun positif. Tapi kan kalau di sebaliknya, sikap tu mempengaruhi pemikiran kita juga. So apa itu positive affirmation? Maksudnya pemikiran positif untuk diri kita. So ini ialah antara apa orang panggil
kata untuk diri sendiri. Positive affirmation ni, maksudnya kata-kata positif untuk diri sendiri. Ada juga yang saya baca, dia kata setiap pagi sebelum mula apa-apa, lepas solat subuh untuk yang Islam tu, lepas solat subuh apa semua, kita duduk depan TV, kita duduk depan cermin, kita cakap ayat-ayat ni. I am capable, saya boleh. It's okay to cry. Kalau kita ada apa-apa ujian, it's okay to cry. Tak salah pun untuk kita menangis, tak salah pun untuk kita rasa down, tapi kena bangkit balik. I will have a peaceful day. Hari ni aku akan menjalani hari yang baik. So my voice matters. Maksudnya suara saya, buah fikiran saya penting. So I am stronger than yesterday. Saya hari ni lebih kuat daripada semalam. So I am enough. Saya cukup sekadar apa yang, bukan maksudnya cukup sekadar apa yang ada. Saya, orang kata I am enough ni maksudnya apa yang diri anda ada sekarang ni ialah cukup maksudnya. Bukan kata kita ni kena ubah diri kepada orang kata apa, macam mana saya nak cakap I am enough ni . Nanti saya terang balik lah, nanti saya salah terang. Okey, kita pergi ke 7 cara untuk sentiasa berfikiran positif. Mulakan hari dengan ikrar yang positif. Inilah positive affirmation ni ialah ikrar yang positif. Kalau kita tak mula dengan ikrar yang positif ni, kadang-kadang keadaan yang negatif tu akan mempengaruhi kita sebab kita pagi-pagi tak ada satu ikrar dalam diri yang kita ni positif. 2, fokus kepada perkara-perkara yang baik walaupun kecil. Kan kita fokus pada tiny things yang kecil-kecil. Contohnya kita datang-datang ada orang belanja makan ke, kita datang-datang ada orang kita dapat contohnya yang kecil-kecil, selalu orang belanja makan lah kan. So kita gembira je, kita gembira dengan small things tu. So cari sesuatu yang menghiburkan semasa dalam keadaan yang tak baik. Contohnya ada ujian yang melanda. Contohnya kalau kata tapi kita fikir sesuatu yang menghiburkan tu maksudnya kita tak seorang. Dalam satu contohnya dalam ujian tu kita tak seorang. Ada orang sekeliling kita yang memberi kata-kata sokongan. So itu antara satu yang baiklah walaupun dalam keadaan yang tak baik. Jadikan kegagalan sebagai pengajaran. Selalunya bila kita gagal ni, kita jatuh tu kita rasa down sangat. Tapi benda ni kita kena take it positif. Kita kena belajar daripada kegagalan tu untuk jadikan sebagai pengajaran. Bukan kita tolak je tepi kegagalan tu, kita anggap je, kita neglect je benda tu. So ubah persepsi yang negatif kepada positif. So sekarang ni maksudnya apa-apa perkara kita cuba ubah. Maksudnya apa-apa perkara kita nampakkan as positif dulu. Sebab tu bila kita nampak benda tu as negatif dulu, so benda ni kita punya reaction terhadap perkara itu pun akan berubah sebab kita akan anggap dia benda tu negatif dulu. So 6 ni ialah fokus pada masa kini. Kenapa ayat ni ada ialah sebab kalau kita terlampau berfikir ke hadapan, kita akan thinking too much. Maksudnya kita akan streskan diri kita akan fikir benda yang tak pasti. So kalau kita terlampau teringatkan kat masa belakang, kita terlampau attach dengan apa-apa segala masa silam. Sebab tu kata fokus pada masa kini sebab kita tahu hari ini apa yang kita lalui. Lepas tu cari kawan, mentor, rakan kerja yang positif. Ini pun sangat penting sebab kalau kata kawan kita negatif, surrounding kita negatif, benda tu akan effect kita. Walaupun kita positif tapi kita duduk dalam lingkungan yang negatif, benda tu sangat effect nanti. Kita pun akan slowly akan bertindak as orang yang negatif juga. So ini ialah positive mindset versus negative mindset. Sama juga isi dekat depan tu, see failure as opportunity. Tengok kegagalan tu sebagai satu peluang. Tapi untuk negative mindset adalah see failure as a loss. Maksudnya gagal tu ialah aku gagal, aku tak boleh bangun dah, aku memang total loser macam tu. Itu ialah negative mindset. Positive mindset satu lagi adalah differentiate one problem from another. Maksudnya satu masalah yang kita hadapi tu kita cuba asingkan, kita cuba bezakan untuk selesaikan satu persatu. Tapi negative mindset ni kita satu problem tu kita over generalizing. Maksudnya kita anggap
semua masalah tu sama je untuk kita selesaikan. Tak boleh selesaikan sebab terlampau banyak dan benda tu sama je. Tak boleh juga kita kena differentiate satu-satu untuk kita kena pasti macam ni kita nak selesaikan. Lepas tu generalizing the cause of bad things. Maksudnya kita take it positive, maksudnya apa yang menyebabkan perkara-perkara buruk ni berlaku. Tapi satu lagi yang negative mindset berkata self-blaming for bad things. Maksudnya apa-apa perkara buruk yang berlaku, semua salahkan diri. Itu negative mindset juga tu. Lepas tu see the gain. Apa yang kita dapat daripada apa yang kita hadapi ni. Apa yang kita boleh belajar daripada apa yang masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi see the pain untuk negative mindset ni maksudnya segala isu datang ni semua masalah. Semua akan perkara buruk. Semua macam menyusahkan aku. Ini ialah see the pain lah. Maksudnya ujian-ujian datang tu memang bawa kesakitan je. Tak ada apa-apa kebaikan pun dia kata. Lepas tu untuk satu lagi positive mindset, make the most of all situation. Maksudnya apa-apa yang kita hadapi ni kita take it as benda yang baik. Kita cuba tengok hikmah di sebalik musibah itu. Lepas tu negative mindset ni ialah let situation do their things. Maksudnya kalau kita biar je benda tu settle sendiri macam tu. Kita tak cuba usaha untuk kita faham keadaan tu, untuk kita cuba selesaikan masalah tu, kita biar je, kita neglect je benda tu. Itu negative mindset lah. Okay, ini persekitaran. Persekitaran ialah persiaran kita lah. Nampak tak pokok tu? Persekitaran yang baik akan pokok yang tu bertambah lah, elok, ada daun apa semua. Tapi bila persekitaran yang negatif, dia akan bawa pada negatif energy. So pokok tu pun dah tak cantik dah naik. So apa yang perkataan-perkataan yang ada tu ialah tenaga-tenaga positif dan tenaga-tenaga negatif yang ada sekeliling kita. Benda ni sentiasa ada, tapi macam mana kita embrace benda tu, itu yang akan membezakan dia sama ada kita ni orang positif ataupun orang negatif. Antaranya ialah forgiving, motivated, gratitude. Gratitude tu sangat penting. Gratitude ialah berterima kasih dalam segala apa keadaan. Lepas tu, yang antara negatif energy yang ada ialah selfish, confused, superficial, maksudnya kita lain dengan orang lain, kita lain, self-centered, hanya fikirkan diri sendiri, kan, ignorant, sama jugalah dengan self-centered tu. Itu antara negative energy dan positive energy yang ada. So kita kena pandai pilih lah apa-apa yang kita nak serap. Dan tenaga ni selalu kita serap lah apa yang kita nak serap. Sebab kalau kita serap positive energy, kita akan jadi positif. Kalau kita serap negative energy, kita akan jadi negatif. So ini salah satu lagi, ini ialah carta positive, negative energy, high energy, low energy. Kalau tuan-puan tengok benda ni, kita selalu, kalau kita pagi-pagi macam ni, kita akan positive energy, high energy. Maksudnya vibrant, enthusiastic, fearless. Selalunya lah kalau saya lah. Tapi bila dah low energy, dia akan jadi sluggish, sad, worried kat bawah tu. Tapi patutnya kita duduk tengah-tengah lah. Kita sama ada bila kita positif tapi kita low energy, kita relax, calm, optimistic macam tu. Kita taklah bila kita high energy tapi negative energy, kita akan burn out, angry, afraid. Ni yang kadang-kadang bila kita terlampau rasa overwhelmed, kita akan burn out. So maksudnya energy kita high tapi energy kita high belah negatif macam tu. So ini satu carta untuk kita kena pasti kita berada di keadaan mana sebenarnya, sama ada negatif ataupun positif. Satu lagi ialah positif dari segi perhubungan. Ini antara satu topik yang jarang dibincangkan tapi a bit sensitive. Tapi saya nak bawa jugalah, nak sentuh jugalah sikit. Sahabat versus tools. Kalau orang pernah dengar phrases ni ialah friends for benefit. Kita bersahabat ni untuk orang kata teman yang sentiasa ada masa suka, duka, sentiasa berhati sama sendiri, teman-teman nak share lara semua, nak share ketelak ketawa pun ada, nak share down, masa down pun ada, itu sahabat. Maksudnya sentiasa ada maksudnya sentiasa ada dan sahabat itu sendiri ikhlas untuk berkawan. Bukan mengharapkan apa-apa dan dia sentiasa ada di sisi walau apa pun. Kalau kita tak ada apa-apa pun dia akan sentiasa ada di sisi. Tapi tools ni ialah dia sentiasa ada bila dia rasa ada benda yang bermanfaat untuk dia. So dia ada. Tapi bila kita down apa semua,
Bila kita tak ada apa-apa untuk beri pada dia, dia takkan ada kat sisi kita. Itu tools. So kita tak naklah keadaan tu terjadi. Kalau boleh biarlah kita dikelilingi oleh sahabat. Maksudnya bukanlah kita mengharapkan sesuatu daripada sahabat kita, tak. Tapi teman yang sentiasa ada kat sisi kita untuk memperingati kita, untuk kita share apa-apa. So bukanlah kita teman yang hanya ada kat kita untuk mempergunakan kita untuk kepentingan diri sendiri, ataupun kita sendiri menjadikan sahabat kita tu sebagai tools. Pun tak bagus juga. Kita gunakan orang untuk kepentingan diri sendiri. Kalau dah dapat apa-apa, kita tinggal je orang tu. Tapi selagi tak dapat apa, kalau orang tu ada apa-apa, jadi kita boleh rapat dengan orang tu. So tak best jugalah. So perhubungan ni kita kena ada perhubungan yang positif lah. Tak naklah perhubungan yang kalau orang kata friends for benefit ni ialah perhubungan yang negatif lah. Okay, so yang saya cakap tadi, ini kita bila jadi terlampau positif pun tak baik juga. Bila jadi negatif pun tak bagus juga. So positif tu tengah-tengah sebenarnya. Kalau terlampau positif maksudnya, okay, kita tengok definisi positif ni. Anggapan bahawa kehidupan yang baik tu hanya fokus kepada emosi yang positif dan menolak apa-apa yang mencetuskan emosi negatif. Maksudnya dia terlampau positif, apa-apa masalah pun dia tak nak terima. Oh ini negatif, aku tak nak terima, aku tak nak fikir, aku tak nak ambil kira. Sebab dia kata aku ni positif, aku kena berfikiran positif, aku tak boleh terima apa-apa negatif. Tu positif toxic kita panggil itu istilahnya adalah positif toxic. Maksudnya dia kata emosi negatif ni tak boleh ada dalam diri. Tak boleh langsung. Kalau apa-apa negatif tolak tepi. So tak bagus lah. Maksudnya apa yang menjadikan kita manusia sekarang ialah emosi kita. Emosi down, emosi sedih, emosi gembira, itu yang menjadikan kita manusia kan. Tapi kalau kita tolak semua yang negatif tu macam positif je. Maksudnya apa yang positif je terima. So tak bagus lah benda tu. So menidakkan perasaan negatif yang sedang dialami untuk kelihatan positif dan gembira. Sedangkan dia sedih, sedangkan dia ada masalah tapi dia tolak je, dia buang tepi just untuk dia nampak gembira untuk orang lain. Itu superficial lah maksudnya, dia menidakkan perasaan dia. Sebenarnya dia down, sebenarnya dia rasa sedih tapi dia menidakkan perasaan dia, dia kata aku kena positif, aku kena gembira. Itu positif toxic namanya. Terlalu berusaha untuk tampil positif dan gembira. Sama juga perkataan dia tak ambil kira perasaan negatif yang dihadapi tu. Lepas tu dia merendahkan orang lain yang tampil dengan emosi negatif. Maksudnya ada orang yang dilanda ujian, dilanda sedih, dia down, dia sedih, dia macam pergi, dia kata tak boleh lah down benda ni, ada orang lain lagi susah pada kita. Kita kena gembira, kita kena ni positif. Tak boleh macam tu. Itu ialah positif toxic juga sebenarnya. So ini antara catat-catat apa itu positif toxic lah. So kalau ni, ini apa yang saya dapat daripada catat-catat apa nama tu kesihatan lah, kesihatan mental. Sekarang kan banyak pasal kesihatan mental. So elakkan, jangan menangis. Ini elakkan cakap dekat orang tau, maksudnya orang tu tengah sedih apa semua, dekat kawan ke, jangan menangis. Orang kuat kan tak menangis. So tak boleh sebenarnya. Sebenarnya kalau kita kawan sedih ke apa, biar dia, kalau dia rasa dia nangis, biar kita bagi dia peluang untuk menangis. Kita boleh cakap macam ni, tak apa untuk menangis, ambil tisu ni, nangis puas-puas supaya kita lega. Kadang-kadang kita ni, especially perempuan lah, bila kita apa-apa masalah kita hadapi, kita tend to menangis. Bukan menangis ni sebab kita nyelembik ke tak, kita rasa kita nak release. So tak apa, biar kawan tu menangis. Salah satu cara untuk kita release. Bukan kata kita tolak tepi perasaan tu, okay aku tak boleh nangis, aku tak sedih, aku kena positif. Tak, itu positif toxic. Lepas tu satu lagi, tak payahlah nak bersedih sangat. Kita ada pilihan untuk sentiasa gembira. Itu pun tak bagus juga. Sebab kita kena cakap kat orang tu biasa untuk kita bersedih. Kita boleh bersedih sebab kita ni manusia, kita ada emosi. Ada masa kita gembira, ada masa kita akan sedih. Itu yang menjadikan kita manusia. Kalau sentiasa gembira tu, kata dah macam robot kan, satu perasaan je dia ada. So satu lagi ialah tak payahlah jadi lemah, orang lain lagi susah. So maksudnya dia membandingkan orang yang bermasalah tu dengan orang lain lagi. So tak baguslah keadaan tu. So kita cuba bagi tahu dia ni, buat apa yang kita mampu dengan terbaik tanpa bandingkan kemampuan diri dengan orang lain. So kita jangan banding-bandingkan orang. Kan? Apa yang dia hadapi tu subjektif. Sebenarnya cara penerimaan dia subjektif. Setengah orang terima ujian lain, setengah orang terima ujian lain. So kita tak boleh nak banding-bandingkan orang dengan masalah
yang terjadi tu. Satu lagi ialah sikap toksik. Kadang-kadang kita pun tak perasan yang kita ni ada sikap toksik tu. Sikap toksik ni bukanlah sikap yang jahat, tapi dia macam tak bagus lah sebenarnya. Saya nak cakap so boleh baca lah sikap toksik tu, dia membandingkan diri dengan orang lain macam tadi kan, suka manipulasi untuk kepentingan diri, macam yang friends for benefit tadi ialah sikap toksik juga. Dia suka sembunyikan masalah, maksudnya dia cuba nampak gembira sedangkan dia ada masalah. Tak tunjuk kemarahan tapi simpan dendam. Dia nampak tak marah tapi sebenarnya dia berdendam dengan satu-satu keadaan tu. Laju je untuk tunding jari, apa-apa benda berlaku dia laju je untuk tunding jari. So terlalu suka bersaing dan mahu menang. Dia tak boleh terima kalau benda tu dia tak menang. Benda tu dia tak dapat, tak boleh terima. Itu toksik So sebenarnya kita ada, kehidupan kita ada ups and down, kita ada kalah dan menang. So kita kena terima dua-dua. Memandang remeh dan pandang rendah pada orang lain. Itu ialah sikap toksik juga. Sering tidak hadir di saat diperlukan oleh individu terdekat. Maksudnya bila happy dia ada, bila sedih dia tak ada. Itu pun sikap toksik juga. Sentiasa mengkritik tanpa henti. Maksudnya apa-apa keadaan pun semua dia komen, semua dia kritik. Itu pun antara sikap toksik. Saya tak kata orang, kadang-kadang saya sendiri pun kita tak perasan diri kita kan. So ini ialah salah satu cara untuk menasihati diri sendiri jugalah benda ni sebenarnya. Kita share sama-sama, kita baiki diri sama-sama kan. So habis dah, akhir kata ini sikit quotation yang saya dapat daripada bacaan saya. Jangan takut untuk berubah, jangan segan untuk menyesali dosa, jangan kedekut untuk berdoa dan meminta, dan yang pasti jangan takut untuk berubah. Sebab kadang-kadang kita rasa kita dah bagus, kita rasa kita dah buat yang terbaik, sedangkan sebenarnya ada trait-trait negatif energy yang ada kat kita ni kita tak perasan. So kalau kata kita buat self affirmation tu, kita buat muhasabah diri balik, kita rasa kita akan jumpa juga benda-benda trait-trait yang negatif dekat kita. So kita boleh berubah, jangan takut untuk berubah. Satu lagi ialah mesti yakin dengan diri. Kita sentiasa kena motivasi diri. Itu yang self affirmation tu pagi-pagi kita buat motivasi diri kita. Siapa lagi nak motivasikan diri selain diri kita sendiri kan? So yang penting kita yakin bahawa Allah sentiasa ada dan dekat dengan kita. Satu lagi ialah tiada insan mulia yang tiada masa silam. Maksudnya tak ada orang yang tinggi pencapaian tapi tak ada masa silam. Tak ada insan yang hina yang tiada masa depan. Tak ada orang yang tak ada masa depan. Allah dah jadikan manusia dengan takdir masing-masing. Semua orang berhak ke atas hidup mereka. Maksudnya kita tak berhak untuk tentukan hidup orang. So mereka sendiri berhak ke atas kehidupan mereka sendiri. Different isn't always better but the best is always different. Maksudnya perubahan tu bukanlah selalunya untuk yang orang kata lebih baik, tapi benda yang baik tu selalunya berbeza lah daripada yang lain. Macam tu. Expect the unexpected. So last kali dah habis dah. Boleh kata bebelan jugalah pagi-pagi kan. So last kali pagi ni saya tutup dengan our environment is the world in which we live and work. It's a mirror of our attitudes and expectation. Maksudnya persekitaran kita, dunia kita ni, apa yang kita duduk ni, apa yang pekerjaan kita ni ialah macam cermin sebenarnya. Cermin terhadap kita punya sifat, kita punya pemikiran, kita punya sikap dan kita punya jangkaan. So kalau kata kita rasa hidup kita ni positif, maksudnya memang sikap kita positif, kita pemikiran kita pun positif. Kalau kita rasa hidup kita ni susah sangat, cuba tengok balik. Apa pemikiran kita, macam ni sikap kita tengok balik. Sama ada ia ke arah negatif ke positif. So harapnya apa yang saya kongsi pagi ni dapat sedikit sebanyak kita baiki diri. Saya pun dalam proses membaiki diri juga, bukanlah kata saya ni baik betul tak, saya pun banyak kekurangannya. Sebab tu saya rasa perkongsian ini bagus untuk diri saya juga, untuk memperingati diri sendiri juga. Dan jikalau ada salah fakta ke apa ke, tersentuh, tersinggung perasaan ke apa, saya minta maaf banyak-banyak yang segala kelemahan tu datang daripada saya sendirilah, segala yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So terima kasih.
Ada apa-apa nak tambah ke? Ada apa nak tanya ke? Tak ada. So kalau tak ada, saya stop takat ni lah. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.